Tapi kalau tengok sekarang ni dah menjadi macam satu trend, kerajaan kita kebanyakan menteri dipenuhi oleh senator-senator yang kalah di pilihan raya di peringkat parlimen. Dia senator ni tak semestinya senator yang kalah. Ada kemungkinan orang tu ahli Dewan Undangan Negeri, tapi dia nak di-upgrade pergi ke pusat, maka perlu juga dia dilantik sebagai senator. Ini pun mungkin berlaku. Tidak dinafikan ada juga yang bertanding dalam pilihan yang lepas tapi kalah. Tapi kalau difikirkan beliau perlu dibawa masuk untuk duduk di dalam portfolio tertentu bagi memastikan kelancaran kementerian tertentu, mungkin juga orang yang kalah tu juga boleh diletakkan, ditempatkan untuk menjadi senator dan kemudian dilantik. Itu semua boleh berlaku lah, boleh berlaku. Kita tak tahu lagi, tetapi itu adalah perkara normal dalam mana-mana kabinet reshuffle. Orang yang dah kalah pilihan raya pun mungkin dibawa masuk balik kalau mereka ni ada kepakaran yang tidak dimiliki oleh mana-mana ahli parlimen yang sedia ada. Nak buat macam mana? Betul tak? Kita tak boleh tangkap muat semua sekali orang yang menang pilihan raya saja duduk di dalam kabinet. Cuba beritahu, siapa yang pernah menjadi Perdana Menteri tak pernah melantik senator? Tak ada. Mahathir pernah melantik Anwar Musa yang kalah pilihan raya sebagai senator berpuluh tahun yang lalu ketika Anwar berusia 31 tahun. Muhyiddin pun pernah. Razif Jidin yang kalah dengan Anwar Musa dilantik senator, malah dilantik sebagai Menteri Kanan. Level timbalan Perdana Menteri tu Razif Jidin. Siapa lagi? Datuk Seri Ismail Sabri pun pernah melantik senator menjadi duduk di dalam kabinet dia. Siapa? Tengku Zafrul. Tapi dia masa tu dia tak kalah lagi lah. Dia ambil profesional. Datuk Seri Najib pun pernah melantik Wahid Omar. Wahid Omar dia dulu CEO Maybank kan. Duduk di dalam kerajaan ni, dilantik sebagai senator. So mana-mana kerajaan pun ada kalanya kita perlu membawa orang daripada luar, daripada teknokrat ke ataupun ahli politik yang tewas pilihan raya ke, tetapi dia ada kepakaran tertentu untuk ditempatkan di tempat-tempat ni. Tapi tu untuk reshuffle ni tu, pandangan tu, adakah dia hanya akan membabitkan kementerian-kementerian yang dipegang oleh PH dan BN sahaja ataupun meliputi juga gabungan Sabah Sarawak? Kerajaan Datuk Seri Anwar ni meliputi semua 147 ahli parlimen. Jadi ianya bukan satu reshuffle yang melibatkan BN dan PH saja. Kalau mereka merasakan ada tokoh-tokoh tertentu daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, perlu diubah kedudukannya, digantikan dengan orang lain yang lebih efektif dan sebagainya, tak mustahil. Ataupun mungkin ada timbalan menteri dalam pemilihan parti kalah pilihan raya, pemilihannya, kemungkinan besar ditukar dengan mereka yang mempunyai jawatan yang prominent di peringkat parti dia, pun tidak mustahil juga, boleh berlaku. Okey tu, saya lebih tertarik dengan kekosongan jawatan di Menteri Kewangan ni, sebab kita faham Anwar Ibrahim juga menyandang sejak bila Menteri Kewangan tu kosong? Tak, maksud saya selain daripada Perdana Menteri itu sendiri. Sebab Anwar Ibrahim sebelum ni pernah cakap berkenaan dengan ni, mungkin bakal ada Menteri Kewangan kedua dan sebagainya. Saya dah ulas kalau ikutkan memang hari ini fokus Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nampak banyak dalam usaha untuk membawa pelabur-pelabur kembali melabur di negara kita. So dia banyak keluar
dan dia banyak repair hubungan diplomatik. Dan dia pergi ke PBB dan sebagainya, pergi menghadiri mesyuarat ASEAN dan sebagainya. So kalau misalnya beliau seorang handle ekonomi ni, ada kemungkinan besar bak kata orang tu, kalau ada dua orang menteri menteri kewangan, mungkin lebih efisien. Maknanya ada orang yang buat kerja memastikan, ada orang yang follow through kerja-kerja yang Datuk Seri Anwar mungkin tak boleh nak selesai sendirian disebabkan keterbatasan masa dan sebagainya. So Datuk Seri Anwar boleh memikirkan sama ada dia nak upgrade Datuk Seri Ahmad Maslan ke, timbalan Menteri Kewangan 1 menjadi Menteri Kewangan kedua ke, ataupun dia boleh ambil pakar-pakar macam Tengku Zafrul yang pernah menjadi Menteri Kewangan jadi Menteri Kewangan kedua. Ini semua boleh berlaku. Tapi macam sekarang Datuk Seri Anwar dah ada 2 timbalan Menteri Kewangan. Ya. Kenapa dia perlu melantik seorang lagi Menteri Kewangan? Adakah portfolio yang dipegang Anwar tu tak Dia, baik? kita kena faham limitation sebagai timbalan Menteri Kewangan dengan Menteri Kewangan kedua tak sama. Menteri penuh. Level Menteri penuh dengan level timbalan Menteri tak sama. Kuasa-kuasa dia pun terhad, bidang kuasa dia terhad. So kalau dirasakan perlu satu kementerian ada 2 menteri, tak mustahil. Tak semestinya Kementerian Kewangan dia boleh jadi Kementerian Sumber Asli ke. Satu kementerian ada 2 menteri, contoh kan, ataupun kementerian-kementerian yang dirasakan menteri hari ni pikul tanggungjawab tu terlalu besar. Mungkin dia akan ada 2 menteri satu kementerian, satu jaga A, B, C, satu lagi jaga D, E, F. Boleh juga. So ini atas Perdana Menteri. Macam bajet lah, satu pengurusan, satu pembangunan. Possible. Possible.